Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya Halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat peluang sekali lagi Allah kurniakan pada kita untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Sekarang ni di mana sampai pada bab yang 50 ni, itu bab mengenai rasa takut kepada Allah, al-khauf. Tajuk yang kita berhenti pada tajuk yang disebut dengan khauf, rasa takut pada Allah. Bab 50 tu para hadirin sekalian boleh terus kepada pagi ni, insya-Allah kita akan terus membicarakan tentang bab yang ke-50 ini, babul khauf. Rasa kita diajar supaya dalam jiwa kita ni kena ada perasaan takut pada Allah. Sampai pada hadis yang kedua baru. Hadis yang kedua dalam bab al-khauf ini, itu hadis daripada Abu Hurairah, daripada sahabat Rasulullah, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kullu zimam 70,000 malakin yajurrunaha, rawahu Muslim. Itu sampai hadis tersebut dah. Hari ni kita akan baca tentang hadis ni lah. Adapun sebelum daripada ni tu, para jemaah sekalian boleh cek balik dan boleh tengok balik dalam perbincangan sebelum daripada ni. Setiap Selasa biasanya saya akan kuliah dalam bentuk online begini, daripada kita PKP dahulu sampailah pada hari ni. Saya tak berhenti lagi lah kuliah dalam membicarakan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, daripada hari ni daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam. Pada hari kiamat itu, yakni di saat seluruh hamba Allah sedang berdiri untuk dihisap ataupun dihitung amalan mereka tersebut, didatangkanlah neraka Jahannam. Didatangkan pada mereka tu neraka Jahannam, laha 70,000 zimam. Neraka Jahannam itu sebanyak 70,000 kendali dia, dan beserta setiap kendali itu, zimam ni maknanya 70,000 yang orang yang menyusun terhadap neraka tersebut, ataupun penjaga-penjaga neraka ni, 70,000 malakin yajurrunaha. Dan setiap zimam tersebut ada 70,000 pula malaikat yang sama menariknya. Di neraka ni sendirinya, bagaimana keadaan neraka ni, zimam ni maknanya kalau kita lah jentera yang menggerakkan kepada neraka tersebut. Jentera maksudnya bila neraka ni nak dibawa, waktu mana hari kiamat tersebut, sebanyak mana neraka tu dibawanya, ialah seramai lebih kurang 70,000 yang pembawa kepada neraka itu. Dan setiap seorang pembawa tadi ada lebih kurang 70,000 malaikat yang sedang menariknya. Allahu Akbar. Tak tahulah besar mana neraka ni. Bila digambarkan tentang kawah-kawah neraka tu, kenapa Rasulullah sebut macam ni? Nak suruh kitanya naik bulu roma kita, rasa takut terhadap bimbang kita ni, kalau kita ni terhumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Rasa takut tu kena sentiasa ada dalam jiwa kita ni. Biar kita ni atas dunia ni rasa takut dihumban dalam neraka Allah. Kemudian lepas pada kita belajar mengenai khauf ni, ada lagi tajuk yang depan nanti mengenai rajak pula, harap untuk masuk dalam syurga Allah. Atas dunia ni macam mana kita nak suruh timbul rasa khauf, dipanggil rasa takut waktu mana kita hidup atas dunia. Banyakkan kita belajar tentang neraka. Bila kita banyak belajar tentang neraka, dia menyebabkan pada kita ni rasa takut terhadap yang disebut dengan pelanggaran perintah Allah. Bimbang pada diri kita. Dalam jiwa kita hari ni kan, dalam masyarakat kita hari ni, kita sentiasa diingatkan takut kita kepada COVID-19, dipanggil. COVID-19 ni sampai peringkat kita ni kena jarak di antara kita ni. Duduk jarak-jarak. Kemudian jumpa tak boleh sentuh. Kena angkat tangan begitu je. Jauh-jauh je kitanya dengan saudara-saudara kita. Nak sebutnya penjarakan tu berlaku di kalangan kita. Lalu kita ni sentiasa ada perasaan dalam jiwa kita ni takut kalau kena COVID, takut kalau kena virus ini. Tapi kenapa dalam jiwa kita ni tak timbul rasa takut kalau dihumban ke dalam neraka Allah? Kenapa kita takut dengan COVID, tapi kita tak takut dengan yang disebut dengan dihumban ke dalam api neraka Allah? Sebab tu Islam diajar, bila kamu kenal terhadap neraka yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, timbul dalam diri kamu ni rasa takut kalau aku terlanggar perintah Allah sehingga kan aku dihumban ke dalam api neraka Allah. Kalau orang tanya, Ustaz, macam mana nak suruh timbulkan rasa takut ni? Salah satu cara yang diajar oleh Rasulullah ajar supaya sentiasa membicarakan tentang neraka. Bila kita sentiasa berbicara tentang neraka, kita akan rasa takut yang disebut dengan apa dia? Dihumban dalam neraka Allah, yang menyebabkan kita ni jaga-jaga perintah Allah. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, terjaga. Jangan sampai kita menjadi pelanggar syariat. Jangan sampai peringkat kita tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Langgar syariat tu satu, kemudian tak buat benda yang disuruh oleh Allah tu satu. Yang menyebabkan kita berpotensi untuk dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Jangan pula bila ada orang kata pada kita, orang sebut pada kita, kamu buat macam ni, kamu masuk neraka tahu. Kita pun ada orang jawab balik. Dia jawab apa dia? Engkau dah jadi wakil Tuhan ke? Dia sebut. Ini ada juga perangai orang kita kan. Biasa kalau ada orang bagi tahu pada dia, sebut pada dia, kamu buat macam ni yang menyebabkan kamu akan masuk neraka, ataupun ni perangai ahli neraka. Orang sebut demikian. Dia pun sebut, bila engkau jadi wakil Tuhan, bila engkau menerakakan orang, bukan begitu kita sebut. Kita sebut tu bila ada orang tegur kita, ingatkan kita tentang neraka, dia nak suruh kita ni rasa takut, nak suruh timbulnya rasa takut, bukan untuk menerakakan orang. Tu kena faham di kalangan kita. Ramai orang kita ni, bila orang sebut dia buat macam ni masuk syurga, buat macam ni masuk neraka, dia pun jawab balik, engkau nak suruh orang masuk neraka, nak suruh orang masuk syurga ke? Engkau sebut demikian. Bukan begitu. Nak suruh timbul apa dia? Timbul rasa takut. Takut dia panggil demikian. Al-khauf, timbul demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila duduk dengan sahabat-sahabat, antara benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ialah tentang akhirat. Cerita Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat dia, Rasulullah cerita tentang akhirat, bagi tahu tentang akhirat. Akhirat ni apa dia? Terlibat dengan mati, terlibat dengan kubur, terlibat dengan padang mahsyar, terlibat dengan yang namakan dengan apa dia, titian sirat. Semua tu Rasulullah akan cerita pada sahabat dan bagi tahu pada sahabat dengan tujuan timbul rasa takut. Nak suruh kita ni ada benda yang kita letak dalam jiwa kita, rasa takut terhadap yang dinamakan dengan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak suruh jadikan demikian. Macam kita sekarang ni lah, bila kita tahu COVID-19 ni boleh menyebabkan mati seseorang, kita pun berhati-hati terus. Sanggup pakai penutup muka, sanggup untuk kitanya, sanggup pada diri kitanya basuh tangan, sanggup untuk kita buat penjarakan sosial. Semua ni kita buat ni kenapa? Kerana kita tahu bahayanya COVID-19.
Demikian juga kita pun timbul rasa takut. Kalau anak-anak kita pun kita tak benarkan nak pergi ke luar negara. Tak payah pergi lagi lah. Negara tak selamat kita sebut demikian. Dalam dunia sekarang ni bahaya kita sebut demikian. Sanggup untuk kita duduk dalam rumah walaupun kita bosan macam mana pun. Kerana apa dia? Kerana nak gambarkan tentang bagaimana bahayanya COVID-19. Demikian juga dalam hidup kita ni. Bila kita tahu bahayanya neraka, timbul rasa takut, rasa gerun, sentiasa ada pada diri kita demikian. Pelik orang kita kan. Yang COVID-19 dia takut, neraka dia tak takut. Itu yang jadi masalah. Orang kita COVID-19 ni dia takut. Ui, takut kalau mati kena COVID, nanya kita. Padahal mati ni tak kira siapalah ni panggil. Cuma teknik kerajaan tu dia kena jagalah kesihatan rakyat. Kerajaan ni kena bagi tahu pada rakyat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena bagi tahu pada masyarakat kita yang kalau kamu tak kena COVID-19 pun kamu mati juga. Kamu mati juga dalam hidup kamu. Lepas pada bukan soal mati itu yang Islam bicarakan, yang Islam takut ialah lepas pada mati itu. Lepas pada mati itu macam mana? Orang kita ni takut dengan COVID-19 sampai tak semayang dipanggil. Dia takut dengan COVID-19 ni sampai tak tutup aurat. Dia rela tak tutup aurat. Muka tutup, aurat tak tutup. Pelik kan? Dia rela tutup muka. Muka tutup tapi aurat yang lain terdedah begitu je. Orang kata apa dia? Kamu ni takut dengan COVID-19. Tapi dengan Allah tak takut. Kamu sanggup lawan. Pelik dalam hidup di kalangan kita. Demikian. Jadi kita ni kena dua-dua lah. Dalam hidup kita, COVID-19 tu pun kita biar kita rasa takut dalam diri kita untuk kita berjaga-jaga. Demikian juga bila kita dengan Allah. Dengan Allah pun kita kena ada perasaan al-khauf, takut, jaga-jaga, takut terlanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita takut dengan COVID ni sampai peringkat ada kejap-kejap basuh tangan. Tak pasal-pasal dia. Sampai ada yang tak boleh nak tekan Swiss. Nak tekan Swiss pun tak boleh. Kenapa takut di Swiss ni ada COVID disebut? Nak sampai tahap demikian. Sanggup tak berjumpa orang. Kerana apa dia? Dia dengan anak-anak pun tak nak berjumpa. Kenapa? Takut ni datang trauma dia ni, bimbang kalau kena yang disebut dengan COVID ini. Padahal yang disebut dengan perintah Allah, dia tak rasa ketakutan dalam hidup dia kalau dia tak tunaikan tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in ahwana ahli an-nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi aqmas qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghuh ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba muttafaqun alaih. Daripada Abi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha pada mereka berdua ni, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kata dia, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut orang yang paling ringan ahli neraka azab di hari kiamat nanti, siapa yang paling ringan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita seorang yang paling ringan azab dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala nanti, di mana yudau akhmasin qadamai jamratan, di mana di bahagian dianya adalah orang yang diletakkan kedua kaki dia dua buah bara api, yang dengan dia tu bila letak bara api yang ni yang paling ringan ni dalam neraka ni, bila diletakkan dia dalam bara api, diletakkan dalam neraka tu, di bawah telapak kaki dia tu ada dua bara api. Dua bara api tersebut yang dengannya itu dapat mendidihkan otaknya. Bila letak bara api di kaki dia tu, mengelegak otak. Rasulullah kata, ni paling ringan di kalangan seringan-ringan ahli neraka. Azab dalam neraka ni paling ringan yang berlakunya, di mana di bawah telapak kaki dia letakkan bara api. Bila letak bara api, dua-dua belah kaki dia tu menggelegak terus otak dia. Ni paling ringan ni, Rasulullah sebut demikian. Orang tu
tidak yakin bahawa ada orang lain yang lebih sangat seksa daripada dirinya sendiri. Orang yang kena tu, dia kata dialah yang paling berat. Dia sendiri tu yang kena tu, dia rasa diri dia tu paling berat, yang dia kira bahawa diri dia tu seksa yang terberat, padahal dialah paling teringan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Allahu Akbar. Bagaimana nak suruh kita ni jangan sampai peringkat ada orang kata, orang tanya pada dia, macam mana nak masuk neraka? Tak nak. Habis tu macam mana kamu? Tapi kalau kena paksa masuk je lah, dia sebut demikian. Ni ada juga jenis manusia yang jenis demikian. Dia sebut, saya tak nak masuk neraka, tapi kalau dah ditolak masuk je lah. Dia tak ada perasaan, dipanggil takut terhadap neraka tu. Yang ni yang Islam tak nak ni. Islam dia nak suruh dalam jiwa kita ni, walaupun sesaat jangan dicelup dalam api neraka Allah. Pada diri kita ni, jangan sampai kita ni dihumban ke dalam api neraka Allah. Punca apa terhumban ke dalam api neraka Allah ni? Punca dosa-dosa lah yang kita lakukan di atas dunia. Pelanggaran perintah Allah ataupun tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Dua ni di antara sebab kenapa orang masuk dalam neraka Allah. Bila orang tanya, kenapa masuk dalam neraka Allah? Yang pertama, langgar perintah Allah, syariat Allah kamu langgar. Yang kedua, kamu tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Ini bahkan kamu masuk dalam neraka juga. Islam ni dia nak suruh dalam hidup kita ni, taatlah perintah Allah dalam hidup kita. Bila kita taat pada perintah Allah dalam hidup kita ni, maka dalam hidup kita ni potensi kitanya untuk dihumban ke dalam neraka dah tertutup, dia panggil. Habis tu kita masuk dalam apa dia? Kita masuk dalam kumpulan orang yang mula letak harapan dengan Allah, berharap dengan Allah. Kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita berharap pada Allah? Dalam hidup kita ni, kita sentiasa nampak syurga Allah, dia panggil. Nampak ganjaran yang Allah sediakan dalam hidup kita. Kita buat macam ni Allah ganjarkan kita dengan ganjaran syurga. Kemuncak, dia panggil. Walaupun kita amalan, ada orang bincang, boleh ke ustaz kita beramal kita nak pada syurga? Ada alim ulama kata tak ada masalah lah. Kerana walaupun kita letak nama syurga, cara Allah dia nak didik ada orang ni nak sebutnya bahawa dapat syurga pun alhamdulillah. Tu dia panggil peringkat pemahaman manusia yang awam, dia panggil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut, bila kamu minta ampun, uiddat lil muttaqin, aku sediakan syurga bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Maknanya kalau buat amalan nak pada syurga boleh ke? Ada orang tanya demikian. Tetapi kalaulah orang-orang yang peringkat belajar ilmu tasawuf, disebut kamu jangan buat amalan nak pada syurga, tapi buatlah amalan untuk dapatkan keredaan Allah. Bila kita dapat redha Allah, syurga tu pun dapatlah. Tapi kalau kita buat amalan nak dapatkan syurga je, yang nanti kamu tak nampak Allah, sampai peringkat kamu tak rasa bagaimana rojaknya hidup kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam kepahaman di kalangan masyarakat kita berbeza-beza. Tapi yang pentingnya kamu terjauh daripada neraka. Macam mana nak terjauh daripada neraka? Kamu boleh baca hadis-hadis Rasulullah, cerita tentang mengenai bagaimana baca Al-Quran Karim, cerita tentang mengenai azabnya api neraka Allah. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana neraka tu, bila kita baca, kita belajar tentang neraka, kita akan jadi rasa timbul perasaan al-khauf, rasa takut dalam hidup kita. Sebab tu kita ni kan kadang-kadang di kalangan kita tanya, kenapa ada orang yang dia sembahyang dia boleh mengalir mata, bila baca je ayat-ayat tertentu teresak-esak dianya, nangis sungguh-sungguh pada diri dia. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana dia ni ada perasaan khauf, rasa takut. Rasa takut tu dia boleh jadi demikian. Tapi ada orang yang sembahyang bukan sekadar dia tu tak menangis, siap tersenyum lagi dalam sembahyang, siap boleh ketawa lagi dalam sembahyang. Maksudnya dia tu ada yang senyum, kejap-kejap senyum. Kenapa? Dia ternampak-nampak bayangan dunia. Bila ternampak-nampak bayangan dunia, sehingga kan segala benda urusan dunia terbawa-bawa urusan dunia tu ke dalam solat dia. Ini dia boleh senyum dalam solat dia. Dia boleh kadang-kadang dia buat sambil lewa terhadap solat dia. Punca apa dia? Punca dia tidak ada
rasa takut terhadap akhirat Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa dia. Kita pun sama, kalau kita tanya, kenapa ustaz orang lain semayang ke baca doa ke boleh mengalir mata, saya ni semayang tak boleh mengalir mata, kemudian saya ni baca doa pun tak rasa nikmat dalam baca doa. Kenapa? Kerana kita tak rasa takut, tak ada perasaan al-khauf dipanggil. Bila kita ada perasaan khauf dalam jiwa kita, rasa takut, maka kita akan lahir dipanggil kekhusyukan salat, lahir keikhlasan dalam muamalat, lahir dipanggil dalam jiwa kita ni rasa kebertanggungjawaban dalam hidup kita. Bila kita ada rasa khauf dalam jiwa kita. Bila ada khauf tu, dia akan lahir banyak benda dalam jiwa seorang mukmin. Masuk dengan hadis ni, Rasulullah cerita ni paling ringan, orang paling ringan dalam neraka tu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan yang masuk dalam neraka tu, dianya letak bara api di bawah telapak kaki dia, 2 bara api di bawah telapak kaki dia, menggelegak, mendidih otak dia. Mendidih otak dia. Yang kena tu, dia kata dialah yang paling terseksa dalam neraka. Padahal dia tu paling ringan dalam neraka. Rasulullah kata dia tu paling ringan. Yang paling ringan dalam neraka ni, di kalangan orang masuk neraka ni siapa? Orang yang diletak bara api di bawah telapak kaki dia, sehingga kan menggelegak otak dia. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayang lah pada diri kita, dosa apalah yang dia buat, begitu sekali. Tapi paling ringan, Rasulullah kata paling ringan. Kalau anak-anak kita tanyalah pada kita, dia tanya abah ataupun nabi, umi, orang yang paling ringan dalam neraka ni dia rasa macam mana? Kita pun cerita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang paling ringan dalam neraka, yang dia rasa dia paling berat. Macam mana cara Allah buat? Allah letak 2 bara api bawah telapak kaki dia. Bila letak tu, menggelegak otak dia. Menggelegak otak dia ni, dia pun rasa Allah ringan, aku ni paling berat yang dirasakan. Tapi dialah seringan-ringan manusia yang dijadikan oleh Allah dalam neraka tersebut. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'baihi wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhu ila tarquwatihi. Rawahu Muslim. Al-hujrah ma'qidul izari tahta as-surrah. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ni jarang ni sahabat-sahabat nama, kalau orang Melayu kita kalau dengar Samurah ni perempuan lah, biasanya kita demikian. Tapi dia bukan perempuan, dia lelaki. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samurah ni di antara sahabat Rasulullah yang kalau kita baca sejarah hidup dia memang mengagumkan, di antara sahabat-sahabat yang mengagumkan. Cuma nama ni boleh kata tak ada orang Melayu sebut, letak nama anak mereka tersebut, nama Samurah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samurah ni dia sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut di antara para ahli neraka itu ada orang yang dijilat oleh api neraka sampai pada kedua tumitnya. Rasulullah kata di dalam neraka tu ada yang dibakar sampai ke tumit dia. Bakar sampai ke tumit. Ada yang hancur leburlah tumit dia tersebut. Kemudian ada yang wa minhum man ta'khudhu ila rukbatai. Ada di kalangan mereka tersebut yang dijilat api sampai kepada kedua lutut dia. Dibakar tu sampai kedua lutut dia. Kita tak boleh nak bayang yang disebut oleh Rasulullah. Dia duduk dalam api. Dia berada dalam api. Kemudian dibakar tu pula, macam mana yang Rasulullah maksudkan? Lalu alim ulama di tafsir kata, betul dah badan dia tu kena api, tapi yang menghancurkan badan dia tu bila kena bakar ada sampai pada tumit, sampai pada tumit kaki. Ada yang dibakar tu sampai pada kedua lutut dia, hancur lebur, kemudian tangkuk balik, jadi balik manusia. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Itu katanya alim ulama lah dalam mentafsirkan pada huraian kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang sampai ke tempat ikat pinggang dia, sampai ke pinggang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa minhum man ta'khudhu ila hujzatihi, sampai kepada yang disebut dengan pinggang dia, dan ada pula sampai ke tulang leher dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada yang kena bakar tu sampai ke leher dia, sampai leher tu hancur lebur, kemudian jadi balik manusia. Dalam api dah. Ni gambaran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nak suruh timbulnya rasa takut dalam hidup kita. Ni mesti dosa berbeza-beza lah. Orang yang macam ni dosa dia begini. Orang yang sampai ke tumit kaki mesti dosa dia begini. Sampai ke lutut mesti dosa dia begini. Dosa tu berbeza-beza di kalangan manusia tersebut. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhi ila ansafi uzunaihi, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Yaqumun nas li rabbil alamin, seluruh manusia ni akan berdiri di hadapan Allah sekalian alam ini, berdiri bangun di hadapan Allah daripada kubur masing-masing untuk diadili ataupun diperhitungkan amalan dia sewaktu di dunia ini, sehinggakan bila hatta yaghiba ahaduhum min rashhi ila ansafi uzunaihi, sehingga di antara kamu tu ada yang tenggelam oleh kerana peluh-peluh manusia di padang mahsyar tu sampai di pertengahan telinganya. Ada yang tenggelam kerana peluhnya orang ni sampai ke telinganya, kerana dahsyatnya keadaan manusia manusia terhimpit-himpit, yang suatu masa di padang mahsyar tersebut teriknya keadaan matahari, sehingga kan orang ni peluh tu berenang dalam peluh orang tu sampai mana? Sampai dianya tenggelam sampai kepada telinga dia, cuping telinga dia. Allahu akbar. Di pada mahsyar Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, manusia ni dia kata yaghi ba'aduhum fi rashhi ila ansafi uznai. Rasulullah kata, waktu mana berdiri di pada mahsyar tu ramai sangat orang tu, bersesak-sesak orang tersebut dalam keadaan yang sebegitu, sampai mana? Sampai peluh-peluh tu dalam keadaan sampai ke cuping telinga dia. Cuping telinga ni sendiri, dalamnya air ataupun peluh manusia di saat yang demikian. Lawyer lagi. Kemudian dalam keadaan yang bila kita baca hadis-hadis begini, menyebabkan diri kita ni rasa takutnya kalau kita ni termasuk di kalangan mereka tersebut. Na'udzubillah min zalik. Yang ni sebab itulah hadis-hadis cerita tentang mengenai khauf ini didatangkan gambaran apa dia? Gambaran bila kita berada di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, nak suruh kita sekarang rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berani nak buat. Dosa apa ni yang sampai begitu? Ada yang sebut dosa riba. Dosa riba ni menyebabkan manusia ni dia akan duduk dalam peluh yang namakan dengan orang-orang yang di padang mahsyar Allah tu sampai tenggelam sampai di telinga ni sendiri. Ada yang sebut dosa bukan dosa riba, tapi dosa apa dia? Derhaka pada kedua ibu bapa. Sama juga. Di atas dunia bukan main lagi kamu peluh untuk dunia. Kamu tertinggal mak ayah. Tapi di akhirat nanti kamu peluh tengok dosa yang kamu lakukan itu sendiri. Kita ni kan, kalau kita ni takut sangat, berpeluh juga kita kan. Berpeluh kita. Kalau kita takut, dalam tuadah kita ni mengletar, takut. Kadang-kadang orang yang dibawa ke mahkamah tu kan, cuba kita tengok orang yang didakwa di mahkamah, bawa ke mahkamah tu, belum sempat masuk dalam kandang hakim court tu, dalam kandang mahkamah tu, dia dah berpeluh dah. Tangan-tangan dia peluh, belakang dia peluh. Dia tahu ni kesan daripada yang ni bahaya sangat. Tu di dunia. Di akhirat lagilah manusia ni takut ni peluh tu dah lah peluh kencing, terberak, terbuang air. Nak sebutnya gambaran manusia tak tahu nak buat apa dia, muntah, loya. Manusia dalam keadaan yang sebegitu tu, tapi tak ada nak cari tandas awam, tak ada nak cari yang namakan dengan tempat
berteduh tak ada. Manusia hiruk pikuk di satu suasana yang kalau kita tengok tu memual dan meloyakan diri kita. Itu cara demikian untuk kita nak faham keadaan demikian. Kadang-kadang kan kalau kita setengah-setengah di kalangan kita dia bela ikan keli ke, ikan patin ke dan sebagainya. Ikan-ikan tu kan yang kita tengok dia apa dia bila kita tabur makanan menyebabkan dia ni nak makan makanan tu dia berebut di antara satu sama lain. Kalau kita tengok ikan keli tu dengan warna coklat dia dalam kolam gitu, kita kata Allah, lawyer kita tengok. Lawyer bau lagi dan sebagainya. Tu contohlah yang tak dijaga dengan baik. Tapi kalau yang dijaga dengan baik itu, kita tengok bersih dalam keadaan elok. Tapi nak sebutnya gambaran tu ikan keli kita rasa lawyer. Ikan keli ke ikan-ikan yang banyak-banyak tu bila dalam payung, misalnya contoh dia dalam keadaan berkumpal di antara satu sama lain tersebut, kita rasa lawyer. Cuba bayang di akhirat Allah nanti. Di padang mahsyar Allah nanti. Waktu mana berdiri di padang mahsyar Allah. Dalam keadaan yang Rasulullah sebut, waktu mana berdiri bangun daripada kubur tu untuk dihisap dan dihitung amalan yang kita buat di dunia ni, sampai peringkat manusia ni macam mana? Rasulullah sebut, tenggelam dalam peluh-peluh manusia ni, sampai peluh tu Rasulullah kata sampai parah telinga. Sampai parah telinga dalam keadaan manusia yang berdesak-desak ataupun teriknya matahari di saat yang demikian. Kita ni kena bacalah hadis-hadis macam ni pada keluarga kita. Balik nanti jemaah-jemaah dalam rumah tangga kita sebelum makan tu cuba baca hadis-hadis macam ni. Sebelum makan hilang selera makan terus tak kena gaya. Bila kita baca hadis-hadis macam ni. Nak makan tu cuba dengar dulu hadis ni kita sebut. Tak banyaklah makan lepas pada sebut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun. Daripada Anas radhiyallahu anhu kata dia, aku dengar Rasulullah berkhutbah, satu khutbah yang tak pernah aku dengar sebegitu rupa khutbah Rasulullah. Sami'tu mithlaha qattun. Tak pernah lagi aku dengar Rasulullah berkhutbah sebegitu rupa. Katanya Rasulullah kata apa dia? Lau ta'lamuna ma a'lamu. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, Rasulullah sebut. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan. La dhahiktum qalilan. Nescaya kamu ni tak banyak ketawa. Kamu ni ketawa pun sikit-sikit je Rasulullah sebut. Wala bakaitum katsira. Nescaya kamu akan dapati diri kamu tu banyak menangis je. Hidup ni menangis je. Yang masa ketawa tu sikit je dalam hidup kamu. Kenapa dia? Kerana kamu tahu apa yang aku tahu. Kalau kamu tak tahu, tiap-tiap hari tengok Maharaja Lawak dia panggil. Tiap-tiap hari tengok apa dia? Tengok sinetron yang merasakan bahagia dalam hidup. Apa ni? 7 hari mencintai isteriku ke apa dia panggil. Nak sebutnya tengok cerita-cerita entah apa-apa dipanggil dalam hidup kita ni. Benda-benda demikian. Wala baqaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khanin. Lalu bila sahabat-sahabat dengar aja begitu, masing-masing ambil tangan masing-masing, tutup mata muka masing-masing, dalam keadaan wajah masing-masing tu tertunduk dalam keadaan teresak-esak menangis. Allahu akbar. Sahabat-sahabat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, Rasulullah sebut, nescaya kamu asyik menangis je, kemudian ketawa kamu sikit je, kata Rasulullah. Sikit je dalam hidup kamu ketawa. Bila sebut saja begitu, sahabat-sahabatnya faratta. Sahabat-sahabat ni dalam keadaan dengar yang Rasulullah sebut tu, fama ata ala ashabi, dalam keadaan demikian sahabat-sahabat ni faratta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tunduk tu teresak-esak menangis, sangat menangis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi syai'un faqataba faqal uridat alayyal jannah wan nar
falam arakal yaum fil khairi wasyarr walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira fama ata ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum ashaddu minhu ghattuhu ru'usahum wa lahum khanin al khanin bil kha al mu'jamah wal buka an ghunnati wa istishaq sauti min al anf. Dalam riwayat yang lain disebut Rasulullah menerima berita ada sesuatu tentang sahabat-sahabat. Pernah Rasulullah dengar berita sahabat-sahabat ni dalam keadaan suka sangat. Gambaran dalam keadaan demikian. Lalu Rasulullah datang berjumpa dengan sahabat tu, Rasulullah sebut terus. Rasulullah tengok sahabat-sahabat ni ketawa, seronok, gembira, tengah-tengah seronok gembira tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut uridat alayyal jannah, telah ditunjukkan padaku tentang syurga, dibentangkan padaku tentang syurga, wan nar, dan juga api neraka Allah. Aku tengok neraka, aku tengok syurga. Falam arakal yaum fil khairi wasyarr, aku tak nampak macam hari ni. Rasulullah kata, bila aku tengok tentang nikmatnya syurga dan buruknya neraka, dan andai kata kamu, dan aku tengok melebihi penglihatan aku tentang nikmatnya syurga dan buruknya neraka macam hari ni. Walau ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, la bakaitum katsiran wa la dhahaqqun qalila. Nescaya kamu akan wala dhahaqqun la dhahiktum qalila, nescaya kamu akan ketawa tu sikit, wala bakaitum katsira, dan kamu akan menangis tu jadi banyak. Fama ata ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar je yang Rasulullah sebut demikian, maka tak pernah datang pada para sahabat satu hari yang lebih dahsyat daripada hari itu. Tak pernah terkesan begitu sekali dalam ucapan-ucapan Rasulullah, dalam kata-kata Rasulullah, lebih daripada kata-kata yang Rasulullah sebut tersebut, yang menyebabkan sahabat-sahabat tertunduk, teresak-esak. Tunduk tu, menundukkan muka tu, menangis, menangis. Takutnya dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Jernihkan hati orang demikian. Jernih hati ni yang menyebabkan bila orang Rasulullah sentuh sikit je Rasulullah sebut tu, dalam keadaan Rasulullah bentangkan satu keadaan yang berlaku di akhirat nanti, yang menyebabkan sahabat-sahabat terkesan tu menangis. Tak masuk syurga dah kita ni tengok dengan perangai kita ni, tak ada gaya lah kita ni nak dapat masuk dalam syurga Allah. Masing-masing menangis, teresak-esak, menangis di dunia ini, di kalangan sahabat-sahabat. Ini biasa je di kalangan mereka tersebut. Bila Rasulullah cerita demikian, datang perasaan takut dalam jiwa mereka tersebut. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain kan, ada sahabat yang dia semayang je jatuh pengsan. Ada yang sahabat yang mulut dia sebut, dia kata munafiklah aku. Mulut dia sebut demikian. Ni hidup dia dalam keadaan yang gambarkan diri dia ni, tak samalah kita. Kita ni tak tenang je, relax je. Tahu-tahu mati kita. Ini perangai orang kita. Tapi sahabat-sahabat tak. Dalam hidup dia sentiasa berusaha untuk melahirkan dalam jiwa dia perasaan takut, takut ni kepada Allah. Kerana rasa takut ni pun dapat pahala dalam hidup. Bila kita ada perasaan takut dalam jiwa kita ni kepada perintah Allah, ni pahala yang Allah sediakan untuk orang mukmin. Jangan samakan dengan takut dengan hantu, takut dengan SPRM. Jangan samakan takut dengan makhluk. Tetapi bila kita rasa takut pada Allah, dalam jiwa kita ni berpahala, dipanggil pahala pada diri kita. Allah sediakan satu amalan yang tak nampak. Amalan tu berada dalam hati kita. Tapi amalan apa dia? Amalan rasa takut pun dapat pahala dalam hidup kita. Tu cara Allah nak bagi syurga kan dalam hidup kita ni. Kadang-kadang kita tak buat, tapi kita duduk saja mengalir mata untuk esak-esak kita, sapu air mata kita ni. Anak kita nampak, kenapa Umi, kenapa Abi menangis seorang-seorang? Anak kita sebut demikian.
Abi ingat tentang neraka, kita sebut demikian. Umi membayangkan neraka, macam mana suasana neraka. Oh, ingat ke apa? Katanya anak. Dia tak rasa sebagaimana rasanya ibu tadi. Ibu tadi, dia tengok anak-anak dia tak tutup aurat, ngalir mata dia. Tengok anak-anak dia dalam keadaan yang tak solat, dia rasa semua tak selesa dalam hidup dia. Rasa takut. Rasa takut tu pahala. Rasa takut tu pahala yang Allah sediakan dalam jiwa setiap orang mukmin. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti. Cerita dalam daripada Miqdad dalam Al-Khauf ni, rasa takut ni lagi insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.